Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana nikmat yang Allah berikan sekarang membolehkan kita berada di depan skrin untuk menonton sedikit video peringatan tentang persediaan Ramadan. InsyaAllah beberapa hari lagi Allah beri kita peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini membolehkan kita mendapat status takwa seperti yang telah disebut dalam Al-Quran, iaitu moga-moga kita bertakwa setelah menghadapi madrasah Ramadan kali ini. Kalau kita tengok sekarang ni, semakin ramai kawan-kawan kita ataupun diri sendiri yang termasuk dalam golongan orang yang kena kuarantin disebabkan oleh COVID-19. Ada yang positif, ada yang sisiwan. Jadi itu semua adalah ujian kepada orang yang beriman. Semua nak tengok kita adakah kita bersabar ataupun kita sebaliknya. Jadi selain daripada itu, banyak lagi musibah dan cabaran yang dilalui oleh kita semua. Jadi macam mana kita nak menghadapinya untuk menyiapkan diri kita mencapai Ramadan kali ini, iaitu kita berbalik kepada Al-Quran. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita tahu ayat Quran ni menunjukkan kalau ada benda yang kita rasa tak suka tu, mungkin benda tu baik untuk kita. Ada hikmah di sebalik yang berlaku. Jadi saya kongsikan sedikit pengalaman diri sendiri baru-baru ini, 2-3 hari lepas. Masa tu waktu malam di rumah saya, sedang saya berbaring, tiba-tiba ada dengar bunyi kuat daripada atas atap. Bunyi suatu benda yang pecah, seperti kayu yang pecah. Ada benda berat jatuh. Dan saya pun tengok ke atas. Rupanya dekat situ tempat di mana tangki air diletakkan. Sebelum ni pun memang saya ingat tangki air itu ada satu tapak kayu yang reput, nak roboh dah. Jadi begitu roboh, menyebabkan tangki air itu jatuh dan air pun melimpah keluar. Jadi hasilnya dekat tandas rumah saya tu, semua tandas tak ada air yang keluar. Hanya jadi yang tinggal ialah air di dapur. Air dapur tu sebabnya direct, dia bukan melalui tangki air. Jadi bolehlah untuk survive mandi pada waktu pagi tu. Tapi seterusnya esok siangnya saya kena panggil lah plumber ataupun tukang pipe. Jadi alhamdulillah tukang pipe boleh datang, dia tengok dan dia adalah modify sikit perpaipan dekat tangki tu, menyebabkan tak perlu gunakan tangki air, tapi direct air daripada air bawah tu terus masuk ke tandas. Jadi kalau saya tengok kat situ, memang rasa terkilan, sedih sebab tangki dah jatuh macam tu. Perlu ada pertukaran tangki lah. Ada banyak lagi kos yang terlibat selepas tu. Tapi hikmah di sebaliknya saya boleh nampak ialah lepas plumber tu baiki perpaipan, dia buat direct saluran air daripada sumber dekat bawah terus ke tandas tanpa melalui tangki, air di tandas semakin laju. Sebab sebelum tu masalah kami kat rumah ni ialah air dekat tandas pelahan. Dia kalau jiran-jiran kat sekitar tu pun memang dia kata pelahan, kena pasang pam. Tapi saya masih belum ada duit lagi untuk pasang pam, jadi saya biarkan dulu. Jadi selama ni memang kami menggunakan air di tandas yang slow. Tapi hikmahnya lepas tangki tu jatuh disebabkan tapak roboh tu, jadi air dekat pipe tandas tu semakin laju selepas repair oleh plumber yang menyalurkan air direct daripada air dekat bawah tu. Jadi ini adalah hikmahnya. Ada musibah, ada hikmah. Kita sendirilah perlu mencari apa kebaikan di setiap apa perkara yang berlaku. Jadi seperti juga yang saya sebut sebelum ni, ada yang ditimpa musibah kesihatan, musibah mungkin kewangan ataupun masalah yang lain lagi.
Jadi kita perlu berbalik kepada Al-Quran. Al-Quran kata setiap sesuatu tu bila kita rasa tak suka, mungkin ia baik bagi kita, tapi bila kita suka pula mungkin buruk pada kita lah. Jadi kalau sebaliknya, kalau dapat nikmat tu, kita perlu bersyukur dan perlu juga berwaspada dengan bisikan syaitan. Mungkin syaitan akan membisikkan kepada kita supaya berbangga, memandang rendah orang lain berbanding kita yang mendapat nikmat itu. Jadi bisikannya halus lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu menjaga iman kita, perlu menjaga hati. Kita perlu ada ilmu macam mana untuk menjaga hati ni. Iaitu salah satu caranya ialah dengan kita banyak mendengar ceramah tazkirah. Sekarang ni dunia digital, kita boleh search je nak tengok ceramah apa dekat YouTube. Jadi antara ceramah yang saya boleh sarankan ialah Ustaz Hafizah Musa ataupun Ustaz Wadi Anwar. Jadi daripada situ kita boleh mempersiapkan diri kita, meningkatkan keimanan supaya Ramadan kali ini kita akan perform lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja. Wallahu a'lam.